Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis qira'ati kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan kepada kita dapat bertemu semula pada malam ini, dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberi kesempatan dapat berada di dalam majlis yang lama dah kita tangguhkan. Berapa lama dah? Hampir 4 bulan. Jadi harap-harap semua masih tahulah jalan masjid ini. Dan kita mengharapkan bahawa selesai ataupun apabila masjid ini dibuka kepada orang awam, maka berbondong-bondonglah ramai yang datang ke rumah Allah Ta'ala. Itulah yang kita harapkan, tuan-tuan. Jadi ada setengah masjid yang memang sebelum PKP kita tak ramai lah, biasa je lah. Tapi bila selepas PKP ini dibuka kepada orang awam ni, kehadirannya nampak macam ramai lah. Nampak penuh lah segenap ruang masjid. Tapi bila tengok balik, memanglah nampak pasal jarak 1 meter. Dulu pasal tak jarak, duduk rapat-rapat, jadi nampak sikit. Tapi bila sekarang duduk jarak 1 meter ni, rupanya nampak ramai. Jadi itu strategi lah mereka. Boleh. Jadi tuan-tuan, kita bersyukurlah diberi kesempatan. Walaupun ada beberapa SOP yang perlu kita patuhi, apalah, kita akur dan kita ikutlah prosedur dan ketetapan yang telah diberikan. Semua itu bukanlah untuk berniat untuk menyusahkan kita, tapi sebaliknya untuk demi kemaslahatan kita bersama. Sama-samalah. Dalam peringkat ini tidak ada yang lain melainkan kita jaga kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita teruskanlah sambung pengajian yang dah lama kita tangguh ni. Saya fikir kuliah-kuliah yang lain begitu juga lah, ditangguhkan. Sebahagian masjid ada yang lebih awal, seawal bulan 6 itu bila dibenarkan sahaja untuk kuliah, ada masjid yang terus buat. Ada masjid yang tunggu dulu, dia ambil masa dulu. Bulan 7 baru mula pengajian. Jangan langsung tak ada pengajian sampai 7 tahun dah. Ikutlah, tak kisah. Asalkan kita sambung balik
kuliah pengajian kita di masjid maupun di surau, dalam kata tujuan untuk kita memakmurkan dan mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan Allah Taala, jadi kita sebagaimana yang biasa kita pengajian kita di sini ialah fiqh penakahan. Kita sambung berkaitan dengan fiqh penakahan. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung dalam perkara yang menjadi pokok dalam fiqh penakahan ini, iaitu rukun nikah. Rukun nikah. Tuan-tuan ingat lagi rukun nikah? Dah lama nikah tak tahu lah. Jadi rukun nikah ni adalah merupakan perkara asas. Kalau dalam akidah kita ada rukun iman, itu wajib, mesti diketahui, bahkan lebih lagi daripada bukan sekadar mengetahui, memahami dan mendalami serta mengayomi. Begitu juga kita ada satu lagi rukun Islam. Itu pun asas kepada kita sebagai Muslim. Jadi dalam bab perkahwinan, asas kepada menakahan atau perkahwinan itu dia tidak lari daripada 5 asas ini, iaitu rukun nikahnya. Yang pertama suami, yang kedua isteri, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima sirah, iaitu hijab dan baul. Itu 5 rukun. Tak cukup satu rukun daripada 5 ini, maka nikah itu tidak sah. Contoh, semua ada. Pengantin lelaki ada, pengantin perempuan ada, saksi ada, juru nikah pun dah ada. Kemudian pengantin kata kita langsungkan je lah akad nikah. Nanti dulu juru nikah kata. Kenapa? Semua dah ada. Belum lagi. Wali mana wali? Wali tak ada. Wali tak ada, maka tak boleh kata tak sah. Dan wali dalam arti kata dia tak adalah wakalah apa semua. Memanglah dalam konteks hari ini ada je wali yang tak hadir pada hari akad nikah. Tapi itu dalam arti kata dia dah selesai berwakalah wali. Ini dalam konteks, dalam situasi wali tidak memberikan kebenaran, maka nikah itu tidak sah. Begitu juga rukun-rukun nikah yang lain. Juru nikah ada, wali pun dah hadir, pengantin perempuan pun dah hadir, saksi pun dah standby lagi dari awal. Tengok pengantin lelaki tak ada, pengantin lelaki tak ada, maka tak selesai juga nikah tersebut, tak sempurna. Dan tak boleh juga nikah tersebut. Begitulah. Bila nama saja rukun, maka tidak ada salah satu, maka tidak ada makna. Rukun iman ada 6, satu tak ada. Dia tidak beriman dengan hari kiamat, maka tak sah, batal, tidak. Rukun Islam ada 5. Dia tidak sembahyang 5 waktu sehari semalam, maka tidaklah dinamakan sebagai Muslim, kerana rukunnya tidak cukup. Solat satu habis, kosong. Jadi begitulah juga rukun nikah membawa maksud apabila ada 5 ini, maka barulah nikah tersebut sah di sudut syarak. Okay? Baik, dalam kitab ni dia mulakan dengan membincangkan sirah dulu. Sirah ni lafaz. Apa dia? Ijab dan qabul. Apa yang dikatakan ijab? Ijab ialah lafaz pengakuan dari pihak lelaki, dari pihak perempuan. Kebiasaannya kita atau wali ini dia akan mewakilkan lafaz ijab itu kepada juru nikah, ataupun istilahnya naib qadhi, penolong pendaftar nikah. Tetapi yang terbaiknya ialah wali ialah yang menikahkan sendiri.
Sebab sebenarnya bukan susah pun. Wali tak susah pun nak nikahkan. Lafaznya sama ni. Sebagaimana lafaz dia berwakalah kepada juru nikah atau naib jadi, lebih kurang itu juga lafaz kalau dia menikahkan anak dia. Sama dia. Hampir samalah. Bukanlah sama, tapi lebih kurang. Wali dia nak berwakalah kepada juru nikah, dia akan buat ayat begini. Contohnya, wali dia nak serahkan kepada wakaf dan kali atau juru nikah. Dia sebutlah nama dia, saya Ahmad bin Ismail, contoh nombor kenalan sekalian adalah merupakan bapa kepada, disebutlah nama anak dia, Siti binti Ahmad. Nombor kenalan sekian. Dengan ini mewakilkan kepada Ustaz Ismail bin Hashim, contoh, yang berjawatan sebagai penolong pendaftar nikah kawasan sekian, untuk menikahkan anak saya dengan pengantin lelaki, sebut nama dia, Rahim bin Aziz, contohnya. Nombor kenalan sekian dengan mas kahwinnya RM500. Panjang itu. Itu lafaz wakalah wali kepada naib kadi atau juru nikah. Sedangkan kalau dia direct akad nikah, dia nikahkan terus, anak dia tu lagi ringkas ni. Contohnya pengantin lelaki, nama dia Rahim tadi Rahim bin Aziz. Aku nikahkan dikau dengan anakku Siti bin Ahmad dengan mas kahwin RM500 tunai. Habis. Mana panjang? Yang wakalah tadi ke yang dia direct nikahkan ni? Yang direct itulah yang nikah. Tapi kebanyakannya orang dia nak wakilkan. Tak apalah, sah je nikah. Cuma yang terbaiknya ialah wali sendiri yang mengakad nikahkan anaknya. Jadi dalam bab syarah ini ada beberapa perkara yang perlu dalam ijab dan qabul itu. Yang pertama, lafaz itu mesti sharih, terang, jelas. Maknanya yang juru nikah tersebut pun jelas, yang jawab pun jelas, dan difahami bahawa itu adalah lafaz ijab dan qabul untuk sesuatu akad nikah. Dia tidak boleh orang kata apa, orang tak faham, ataupun nanti dia ada satu lagi, dia bukan secara kinayah, secara sindiran. Dia mesti jelas, aku nikahkan dikau. Tujuan akad ni apa? Untuk menikahkan kamu. Dengan siapa? Dengan sini, si bulan. Siapa walinya? Yang berwakil wali ayahnya kepada aku. Mas kahwinnya berapa? Mas kahwinnya sekian-sekian. Jelas. Satu-satu terang. Ya. Dia tak ada pula juru nikah cakap pun tak apa nak dengar orang. Ya. Yang pengantin apa dia? Ulang sekali. Ya. Jadi yang pertama, pastikan terang dan mudah difahami. Habis tu Ustaz, kalau dia jenis tak boleh faham bahasa, ya, kita cakap dia tak faham, tak boleh nak faham. Ni apa dia cakap ni? Contohnya lah, dia tak faham bahasa Melayu. Gunakanlah apa bahasa yang difahami, sekalipun yang membawa maksud dia menerima akad nikah tersebut. Kalau kata contoh dia memang orang putih, English, nak nikah orang Melayu bagaimana? Ya, sebutir Melayu, bahasa Melayu pun dia tak faham. Ya, cakap Melayu pun langsung dia tak faham. Jadi apa yang dia boleh memahamkan dia dalam erti kata maksud yang sama, gunakan bahasa dalam Islam. Itu yang boleh berbahasa tak, yang tak boleh bercakap
boleh cakap isu contohnya. Ya. Nak jawab pun tak boleh. Begitulah juga, maka dia gunakan apa juga bahasa melalui bahasa isyarat yang boleh difahami dengan membawa maksud dia bersetuju dengan nikah tersebut. Bahasa isyarat pun tak boleh tulis. Banyak cara. Kalau semua benda tak boleh, jadi orang baik. Yang kedua, tidak bersyarat dengan sesuatu. Nikah ini tidak boleh disyaratkan dengan sesuatu. Aku nikahkan kau dengan anakku sekian-sekian nama, dengan syarat kau serahkan sebiji rumah dan 2 biji kereta kepada anakku. Ya, dia tak boleh disyaratkan. Tak boleh disyaratkan. Mesti jelas. Terus direct dengan ayat yang membawa maksud nikah. Sebab itu dia tidak boleh juga kita kata apa? Yang ketiga ni tidak mengandungi syarat-syarat yang menyalahi maksud nikah. Sebab itu kita dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni, dia tidak boleh ada tempoh yang disebutkan dalam akad nikah atau disebut mut'ah. Istilah hari ini nikah mut'ah, nikah yang dihadkan, ada tempoh. Di sudut Ahlussunnah wal Jamaah haram. Menikahkan kau dengan anakku selama 3 bulan. 3 bulan sahaja. Dia menjawab, aku terima nikah tersebut selama tempoh 3 bulan. Tidak sah dari sudut Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan haram pun. Sebab itu dia tidak boleh dihadkan dan ditempohkan akad nikah. Mesti dia berjalan dalam arti kata tidak ada apa-apa tempoh yang ditetapkan. Ada takdir kata selepas kahwin itu seminggu lepas tu bercerai ke, itu dia tidak termasuk di dalam akad yang disebut. Jadi kena faham. Jadi akad nikah yang ada syarat-syarat tertentu tidak diterima dari sudut Islam. Baik, kemudian bersamaan makna pada ijab dan qabul. Sebagaimana lafaz ijab, begitu juga qabulnya sama. Tak boleh lain-lain pula. Wali kata, aku nikahkan kau dengan anakku Siti binti Ismail, mas kahwinnya RM500 tunai. Pengantin lelaki jawab pula, aku terima nikahnya Rahimah binti Makno dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Dah mana sama, dah ada lain. Mana datang pula Rahimah? Anak aku nama Siti, yang aku sebut Rahimah ni siapa pula? Oh silap, itu bekas tunang saya. Dia tak kenalah dia punya ijabnya lain, qabulnya lain. Jadi kena membawa maksud yang sama. Okey. Yang kelima, berturut-turut. Yang ini yang selalu jadi masalah sudah pada setengah nanti. Kadang-kadang dia gugur, kita akui tuan, kadang-kadang bukan kadang-kadang. Tuan-tuan, kalau saya nikahkan boleh gugur. Katalah contoh kan. Oh jangan main tu, tuan. Dia mari duduk depan ni, dia lain rasa dia lain kan. Nama pun kadang-kadang lupa. Wah, ni kita akan nikahkan, majlis akan nikah pagi ni di antara saudara Muhammad Rahman bin Makno. Betul ya? Rahman. Ya betul-betul nama saya tu. Dia pun blur, nama dia pun dia blur kan. Pasal gugur. Kita tak tanya apa pun lagi, baru duduk je. Dia rasa dah lain ya. Jadi sebab itu kadang-kadang kita kena permudahkan. Itu janganlah sampai keterlaluan. Kata sampai berkali-kali yang susah lah, yang susah. Kita bila susah, kita mudahkan bahasa. Berturut-turut tu selesai dia ijab,
aku nikahkan mas kawin RM100 tunai, sambung. Jangan tunai, duduk dia, relax, lepak, bilik air tu semua, ya? Makan, apa minum semua lepak, baru disambung balik. Dia tidak, betul-betul lah. Dan kita pun selalunya kita akan pandu lah. Maksudnya kalau saya lah, saya akan tanya dulu, nak cuba dulu ke nak terus je. Yang dah excited ni terus je. Terus je tak apa. Saya dah hafal lah, saya dah test dah kat rumah. Yang kat gugur-gugur ni cuba dulu lah, cuba dulu. Tak boleh buat. Okey, macam mana lafaz kabul ni? Disebutlah saja aku terima nikah. Ya. Kita kena bagi mudahkanlah senang cerita, ya. Sebab tu nanti dia akan bicarakan tentang kabul yang sah. Dia nikah je, itu pun dah memadai dah. Cuma kita ni selaraskanlah. Biar sebut aku terima nikah dengan mas kahwin sikit. Kemudian tidak ditentukan masanya. Tadi dah sebutkan tadi, tidak ditentukan masanya. Tak boleh tetapkan masa nikah. Tak boleh tetapkan selama aku nikahkan kau dengan anak aku, selama kau berada di sini. Kalau kau pindah saja, kira otomatiklah kau bukan suami dia lagi. Itu bukan capai matlamat ataupun objektif utama disyariatkan nikah itu. Seolah-olah dijadikan seperti untuk hawa nafsu semata-mata. Sedangkan matlamat perkahwinan ini adalah lebih lagi daripada semata-mata tujuan untuk nafsu. Okey, baik. Kemudian lafaz yang diambil daripada tazwij dan nikah itu dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Melayu setakat ini yang bersesuaian dengan membawa maksud tazwij ataupun nikah itu bahasa Arab kita guna nikah. Dua perkataan yang biasa kita guna dalam bab akad nikah dalam bahasa Melayu ni lah. Iaitu yang pertama, aku nikahkan. Yang kedua, aku kahwinkan. Mana-mana nak guna perkataan aku nikahkan di kau pun boleh, aku kahwinkan di kau pun boleh. Setakat ini itu yang menepati maksud. Tak tahu ada lagi kalimah lain yang tuan-tuan rasa bertepatan dengan maksud kahwin dalam bahasa Melayu lah. Bahasa lain tu lain lah, bahasa Jawa ke apa kan, boleh je, tak ada masalah. Cuma dalam kita bicara dalam konteks bahasa uruf setempat lah. Jadi zawwajtuka dalam bahasa Arab ataupun aku kahwinkan kamu. Mana-mana boleh. Setengah orang, aku nikahkan kau dengan sekian. Setengah orang, aku nikah dan kahwinkan kau. Dua-dua dia pakai. Nikah pun dia, kahwin pun dia. Ada orang diguna perkataan nikah saja, ada orang diguna kahwin saja, ada orang diguna aku nikah dan kahwinkan kau dengan anakku. Dua-dua bawa maksud yang sama. Jangan maksud yang sama-sama. Nanti kita ada bincang lah kinayah. Contohnya, aku halalkan anak aku dengan kamu. Macam ayat itu. Jadi adakah dia boleh membawa maksud nikah bila kita kata aku halalkan hubungan anak aku dengan kamu? Itu dia dikira sebagai kinayah, sindiran. Tak boleh. Itu tak boleh. Sebab itu tadi lafaz ijab dan qabul mesti soreh dan terang, jelas membawa maksud nikah antara dua lelaki dan perempuan. Okey. Ataupun aku nikahkan kamu, ankahtuka dalam bahasa Arab. Ustaz, kalau dalam bahasa ada ankahtuka wa zawwajtuka, betul ada kan? Ya. Ni dua-dua tu saya kata. Ada orang dia guna dua-dua. Ankahtuka, aku nikahkan kau.
Zawaj juga aku kahwinkan dikau. Sebab itu ada yang guna dua-dua terus. Contohnya Muhammad bin Imran, aku nikahkan dan kahwinkan dikau dengan anakku. Sama lah. Kalau disebut satu pun boleh. Aku nikahkan dikau dengan guna ayat kahwin. Aku kahwinkan dikau dengan anakku pun boleh. Guna dua-dua pun boleh. Guna salah satu mana-mana pun boleh. Antara yang membawa maksud nikah atau kahwin tadi. Okey kan? Kayu macam nak kahwin lagi. Okey. Okey, kalau ada soalan kita tuan-tuan apa kahwin orang seronok. Orang banyak nak tanya. Baik, dan walaupun dengan bahasa selain daripada bahasa Arab, yakni terjemahan yang boleh difahami oleh dua orang yang berakad, yakni suami dan wali dan dua orang saksi. Walaupun dua orang yang berakad tersebut mengetahui bahasa Arab, boleh apa-apa bahasa. Kalau konteks kita orang Melayu, kebetulan pula walaupun dia faham bahasa Melayu, dia memang boleh cakap Melayu, dia faham bahasa Melayu, tapi orang standard, contohlah balik overseas, duduk overseas 3-4 tahun balik, nak cakap Melayu pun dah rasa lain dah. Macam kita speaking je lah akad nikah ni contohnya kan. Dia boleh cakap Melayu, yang pengantin lelaki pun boleh cakap Melayu, tapi kerana dia dah nak cakap dengan orang putih contoh pula kata English lah, cakap dengan you nikah, can I speak English? You nikah mari pula dari kampung pula. Dia kata tengok dia cakap orang putih pula kan. Asalkan membawa maksud yang sama. Kan kata orang putih ni, andai katalah dia nak akad nikah dalam bahasa Jawa pun, selagi maksudnya sama, silakan. Dengan syarat saksi pun faham. Jangan saksi pula tak faham ni apa benda pula dia cakap ni. Jadi saksi faham, yang wali pun faham, pengantin lelaki pun faham, clear. Apa juga bahasa yang dipahami. Sebab itu saya sendirilah pernah pengalaman akad nikah orang asli. Orang asli, sama ada yang dinikah semula, maknanya dia asalnya dia apa ni, dia bukan agama Islam lah, maknanya dia bukan agama Islam lah, dan dia masuk Islam. So kita kena nikahkan balik lah dengan nikah syar'i. Sebab sebelum ni dia nikah secara adat, sebab dia bukan agama Islam. Jadi kita nikahkan. So bila kita nikahkan dengan keterbatasan bahasa tu, kita mudahkan. Kadang-kadang dia nak ikut cakap kita ni sebutir-sebutir apa ayat tu susah. Jadi kita mudahkan je, kita ikut. Aku terima nikah tersebut, habis. Tak payah nanti. Kadang-kadang ada yang sampai peringkat yang kecil pun berkira juga. Contoh, nak sebutnya ke tak? Aku terima nikahnya, nya tu tak sebutnya pun, tak boleh nya dia sebut contohnya. Maksudnya sama je. Aku terima nikah Siti binti Ahmad. Okey, satu lagi ayat, aku terima nikahnya Siti binti Ahmad. Sama dah maksud tuan? Sama dah? Kalau nya tu tak ada. Sama je maksud. Jangan sampai straight sangat. Nya tu tak sebut tadi tu. Ataupun dengan mas kahwinnya, nya itu tak sebut tu. Kita sebut, contohnya wali sebut, aku nikahkan nikah dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Tiba-tiba pengantin lelaki dia tak sebut dengan mas kahwinnya, dia sebut dengan mas kahwin RM500 tunai. Nya tu pula dia tiga, tak boleh nya tak. Tak ada mengubah maksud. Jangan agak syadid janganlah. Penyesuaian dengan menepati maksud dia kabul itu, dia terima itu pun itu sudah memadai. Okey, baik. Kemudian mendahului kabul daripada ijab. Boleh ke? Jawab dulu. Pengantin lelaki jawab dulu, dah tak sabar. Aku terima nikahnya. Wali kata aku belum ijab lagi, kamu dah beria dah.
ya ke, saya dah gugup dah ni ke, saya tak sabar nak lapas je siap. Wali kata sabarlah, saya baru je nak ijabkan, aku nikahkan kau. Tiba-tiba kamu dah jawab dah, aku terima nikahnya. Baik, apa kita jawab? Sah perkahwinan yang mendahului lafaz penerimaan, yakni qabul, daripada lafaz ijab, yakni penerimaan. Sah. Cuma jaranglah kita dengar pengantin lelaki jawab dulu. Ya. Juru nikah belum akadkan lagi dia dah jawab dulu dah. Ya. Juru nikah kata inilah orang toke ni. Ya. Aku tak mula lagi, dia dah jawab dah. Tapi dalam kitab kata sah nikah tersebut. Cuma janganlah dibuat kalau tak ada apa-apa. Ya. Tak dia rasa dia nak buat lain daripada lain, dia jawab dulu pula. Ya. Contohnya qabiltu nikah fulanahu. Itu dalam bahasa Arabnya. Aku terima nikah si fulan. Dia jawab aku terima nikah. Ataupun qabiltu tazwijaha, aku terima perkahwinannya. Dia mulakan dulu, lepas tu barulah juru nikah ataupun wali itu yang ijabkan. Raditu nikah fulanahu, aku redha nikah si fulan, ataupun aradtuhu, aku mahu mengahwininya. Okey. Jadi boleh. Ya. Maknanya pengantin nak jawab dulu boleh. Yang kebiasaannya juru nikah atau wali yang ijab dahulu. Mana-mana pun boleh. Cuma sebab tu bila kita mengaji kita faham. Mana tahu terjadi satu masa nanti dia gugur pengantin ke apa, pengantin jawab dulu aku terima nikahnya. Lepas tu kata mana boleh. Tak boleh ni, tak sah, kena ijab dulu. Sedangkan mengikut kitab sebenarnya sah. Cuma kita nak nampak boleh biar beradab, kan? Ayah tak kata apa-apa, tiba-tiba dia pula lebih-lebih ni. Baik, suami memulakan syirah. Sah perkahwinan dengan suami berkata, kahwin olehmu diriku, dan dijawab oleh wali, aku kahwinkan kamu. Maknanya pengantin tu jawab dulu, barulah wali tu cakap. Bahasa mudah ginilah, ini bahasa kita. Bahasa mudah gini. Pakcik, kahwinkanlah anak pakcik itu dengan saya. Gitu. Bahasa mudah lah. Kita pun wali pun jawab lepas tu. Lepas tu lah, lepas pengantin lelaki jawab, barulah wali cakap, aku kahwinkan kamu. Pengantin lelaki dulu, barulah wali. Sah perkahwinan tersebut. Sah. Cuma nampak kelucu benar lah. Sampai masuk masjid terus dulu ke wali, pakcik, nikahkanlah anak pakcik dengan saya. Aku kahwinkan anakku dengan kamu. Saksi pun kata sah. Selesai. Keluarga tak ada sampai masuk al-Ta'ala tak ulang hantaran tu. Dia kata dah selesai dah, dah doa dah kan? Bila je? Dah tadi pengantin peluru masuk terus jumpa wali. Wali jangkanya nak mewakilkan kepada juru nikah. Udah dia pengantin tak sabar, meluru tu ke wali. Wali pun cakap gitu, dari sudut syaratnya sah. Cuma jangan dibuatlah. Nampak pelik penuh, janggal. Ya. Ataupun kata wali, berkahwin olehmu dengannya, dan dijawab oleh suami, berkahwinlah aku dengannya. Itu wali yang mulakanlah, tak apa lagi wali yang mulakan. Itu sebenarnya bahasa untuk nikahkan ni sebenarnya mudah je. Kita yang memformalkan bahasa tu supaya nampak selaras. Semua ayat tu begini, aku nikahkan kau ni. Tapi dari segi sekadar nak menikahkan, semudah ini je bahasanya, bahasa kitab semudah itu je. Ya. Kahwinlah kamu dengan anakku. Maka nantu dia kata, berkahwinlah aku dengannya. Yalah, aku kahwin, aku setuju. Dah selesai nikah. Tapi nampak betul macam tak apa kemas lah. Ya, tak apa kemas. Kita bagi kemas sikit,
Wali cakap elok, aku nikahkan kau, sebut nama tu elok, dengan anakku Siti, dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Saya goncang tangan tu, tunai. Dia berhenti tangan tu, barulah sambung. Dia kata, barulah tunai, kata dia. Elok je bakal menantu dia jawab dengan mas kahwin, aku terima nikah RM500 tunai. Saksi minta sah-sah. Ini macam lah. Wali cakap. Ya. Barulah betul menantu abang kata. Tanya kan? Ya. Perkara nikah kahwin ni, kalau dibuat seluruh, tapi cukup dengan walinya, cukup dengan lelaki, dengan bakal isteri di situ juga, dan cukup dengan dua saksi yang adil. Tapi niat dia seluruh Ustaz. Macam mana Ustaz? Dia nikah cerai ni main-main pun jadi, betul-betul pun jadi. Katalah contohlah, ni masyarakat nikah ni kan, masyarakat nikah keluarga belah lelaki dah ada lah, ni keluarga belah lelaki ada adik mengantin lelaki, abang kedua, ayah mengantin lelaki, dan keluarga belah perempuan mengantin perempuan, saudara maralah, mak saudara ke apa semua lah tak. Okay? Tunggu tu naik tak sampai-sampai. Tunggu tu naik tak sampai-sampai. Sambil-sambil tu sembang-sembang lah, slow-slow. Kena ingat, kalau wali ada, wali cakap macam tu, katalah orang lain yang jawab, dapat saja je kira dia. Contohlah wali kata begini, okey, nanti masa nak akan nikah tentara nak tunggu naik lah contohnya kan, ini saja contoh ya. Dia tengok bakal nanti dia duduk dengan kamu jangan duduk, tenang. Nanti kalau kamu nak nikah ni, ayah ajarkan, ayah ajarkan. Okey, mai sini, mat bagi tu siap masjid, mat sini ya. Okey, kau tengok ni contoh ni ya. Contoh mana? Dia sebut contoh, tapi lafaznya dah betul lah. Katalah nama yang dicontohkan tu, nama dia Mat juga contohlah. Okay, nanti kamu buat macam ni tau. Mat bin Ismail, aku nikahkan kau dengan anakku Siti binti Makno, mas kahwin RM500 tunai. Dia pun jawab sebiji dia tadi, aku terima nikahnya Siti binti Makno dengan mas kahwin RM500 tunai. Wali pun kata, macam ni nanti jawab. Padahal lapan tu dah betul lah. Itulah nama dia, nama lelaki tu, dan wali tu sebut nama anak dia. Dah lepas lah. Tiba-tiba tu naik datang, buat apa tu? Saja testing apanya. Benda ni kalau lah guna jadi. Dah tu, nasib lah. Rezeki tu siap, kalau dapat nikah dengan pengantin. Contoh. Padahal dia nak buat contoh saja. Tapi kalau kena kayanya, memang itu nama dia, yang wali bersebut dengan anak aku, kena melopong apa kata lagi. Sebab itu jangan dibuat main-main. Jangan buat main-main. Apa dia? Siapa tanya tak nampak? Kalau saksi tak ada, mana boleh? Mesti ada saksi. Sebab rukun nikah kena ada saksi. Saksi ni dia yang menyaksikan, dia bukan mesti sah. Contohlah dia bercakap sini, ialah ada keluarga yang lain ada duduk sebelah-sebelah, dia tengok gitu. Itu saksi lah, dan dikira saksi tu. Kalau kata orang tanya, betul ke kamu ada dengar dia ni wali ni tadi ada akad percubaan dengan si Siak ni tadi? Betul aku dah dengar tadi. Kamu dengar macam mana lafaz dia? Dia sebut lah, wali kata aku nikahkan kau dengan anak aku, sekian nama. Betul nama anak dia, pengantin perempuan. Yang si Mat ni pun tadi, dia jawab lah nama dia juga. Kalau gitu betul lah, sah je lah. Tukar je lah pengantin tu, susah. Sebab itu dalam bab berlakon, ya, yang mana memang dia pasangan suami isteri contohnya, dia berlakon bapa, contohlah bapa
Nikah ni tak apalah, untung buat nikah kan. Dia ada untung lah, tak pasal-pasal aku dapat isteri percuma, contoh. Tapi kalau buat cerai, tak nanya. Dia berlakon-berlakon, dia memang dia suami isteri, di luar bapa, memang suami isteri yang sah. Masuk bapa, berlakon, katalah bapa itu bapa, suami lapaskan cerai. Dia pun, aku ceraikan kau talak satu. Maka jatuhlah secara sah. Prosedurnya kena pergilah mahkamah tu semua lah. Buat pengesahan. Sebab itu buat cerai, buat nikah, dia kena buat pengesahan. Ya? Boleh ya? Tapi kalau macam dia cepat rujuk balik lah. Rujuk? Nak rujuk apa dah sah dah? Cerai silap aku, rujuk balik sebab Memanglah boleh. Rujuk contohnya, dia dah sebut dalam babak lakonan ke apa kan, aku cerai kamu, itu sah tadi cerai kamu, oh ya ke? Kita rujuk balik lah. Dah tu takkan kita nak buat macam tu. Nanti kan besok lusa ada lagi babak yang sama, kita berlepas pindahnya mainan dia. Boleh rujuk balik. Dari sudut syarat memanglah boleh rujuk, tapi kesannya tetap cerai lah. Dan mengurangkan cerai yang dia lah. Maksudnya kita dah habis lah satu talak, tinggal lagi dua. Lagi-lagi dia main kalau saya cerai dengan dia, awak tak berani cerai dengan saya. Dia main-main dekat mulut. Walhal dia pun tahu kalau kata suami ceraikan dia, memang tahu lah dia pun bukan dia kerja apa semua contoh kan. Cuma saja nak perangat kawan dia, nak perangat suami dia. Awak cerai dengan saya. Banyak kali sebut. Jadi mungkin tak kena tiba-tiba angin laki dia masa tu, angin apa, COVID-19 punya ni kan. Dia geram-geram kata, okey aku ceraikan kau talak 3. Tak nanya tuan-tuan. Ya. Cerai talak 3. Kadang-kadang bila dah emosi ni, jangan kata cerai tuan-tuan, silap nyawa pun boleh melayang kalau dengan emosi ni kan. Lepas tu janganlah main-main ya. Buat nikah ataupun cerai mesti dijalankan dengan penuh kerukunan itulah, dengan adab-adab tadi ya. Okey, lagi soalan? Ya. Pernikahan yang bondan tu macam mana atau kita kena tetap satu bondan dia lelaki ke perempuan sudah menikah yang Okey, dia kena clearkan. Kalau dia memang lahir-lahir lelaki ya. Walaupun tiba-tiba dia nak berubah dia jadi perempuan, istilah dia tetap lelaki. Kalau tiba-tiba dia hantar orang-orang yang kahwin, dia nak kahwin pula, dia dah berubah jadi perempuan kan. Dia memang lelaki. Waktu dia terupah lah, apa perwatakan lah, apa benda semua. Kemudian dah besar, dia nak kahwin pula. Tadi dia lelaki, jadi perempuan. Dia nak kahwin dengan lelaki lah, sebab dia dah jadi perempuan. Dia nak kahwin dengan lelaki lah. Tak sah lah, mana boleh lelaki kahwin dengan lelaki. Begitu juga sebaliknya. Kalau kata dia lahir perempuan, tiba-tiba dia nak ubah diri dia jadi lelaki dengan macam-macam lah dia buat. Kemudian bila dah besar, dia nak nikah pula dengan lelaki lah. Tadi dia perempuan, dia jadi lelaki. Dia nak nikah dengan perempuan. Maknanya hakikatnya ialah perempuan nikah dengan perempuan. Tak boleh. Kita kena tengok khunsa itu dari aspek dia khunsa yang jenis macam mana. Dan ada khunsa yang memang dia ada dua alat kelamin daripada lahir. Daripada lahir. Itu pun dia tidak boleh selamanya dia berterusan dengan aku boleh jadi lelaki. Siang aku jadi lelaki. Malam aku jadi perempuan. Dia tak boleh kena macam tu. Dia kena mesti muktamadkan kecenderungan dia ke mana. Kalau kata perempuan, okey terus perempuan, buang yang lelaki punya. Tapi kita tak tahu, ialah benda sulit kan. Mana kita dah tahu, takkan tengok. Jadi masalahnya ialah yang kita bimbang memang hakikatnya dia lahir dah clear jantina.
Dia lahir dia lelaki. Ini lahir perempuan. Lepas tu gatal-gatal lah nak ubah kejadian. Jadi lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Tak boleh. Itu yang kita risau. Kalau bab khunsa yang memang dari berlahir ada dua kemaluan itu memang ada dalam fiqh. Itu pun adalah dia punya perkiraan dia, cara-cara dia. Panjanglah cerita ni. Cari yang tulis ni senang kita. Tak payahlah benda ni. Ya. Ada soalan lagi tuan? Sebelum kita habiskan sikit. Baik. Sirah kinayah kita habis sikit tuan. Sirah dengan kinayah tidak sah sebagaimana yang dinakalkan oleh Imam Nawawi daripada Imam Al-Ghazali. Contohnya, ahlaltuka binti. Aku halalkan kepada kamu anak perempuanku. Dia tak sebut nikah, tapi dia sebut aku halalkan anak perempuanku. Kan? Apa maksud halal ni? Yang lelaki pun baru kepala. Aku nak jawab apa? Ya? Takkan aku nak jawab aku terima nikah. Dia sebut aku halalkan. Tiba-tiba lelaki nak jawab apa benda jadi tak boleh. Ataupun aku bagi keizinan kamu berdua duduk sekali. Apa benda ni? Ni nikah ke apa? Ataupun aku bagi keizinan kamu berkapal. Dia bukan istilah yang menjurus kepada nikah atau kahwin ni. Tak boleh. Dia bukan kinayah. Dia mesti terang. Ataupun dikahwinkan kamu oleh Allah dengan anak perempuanku. Wah, boleh lah. Boleh pula ayat dia. Kita boleh secara kinayah. Apa kinayah? Direct je lah. Ya. Baik, Allah tuan. Qaul yang sah. Tidak sah dengan lafaz penerimaan. Aku terima. Qabil tu semata-mata. Tetapi hendaklah dengan lafaz aku terima nikahnya. Itu sebalik ringkas. Qabil tu nikah. Kalau katalah pengantin lelaki pukul sangat tak boleh. Dia nak nyebut nama pengantin perempuan panjang yang amat berbenur panjang. Aku terima nikah. Jangankan pengantin perempuan nak sebut, juru nikah nak sebut pun tak dapat. Panjang benar, panjang dah satu, berbelit-belit pula namanya. Tak boleh ulang balik. Akhirnya kita mudahkan. Jawab je begini. Pengantin lagi jawab. Kalau dah susah sangat, panjang tak boleh nak gugup ke, aku terima nikahnya. Tapi kalau boleh yang sempurnalah. Okey. Dia tak memadai aku terima. Aku terima apa? Mesti ada nikahnya paling tidak. Ataupun aku terima qabil tu tazwijah. Sama juga maksudnya aku terima perkahwinan tersebut. Ataupun tambah sikit lagi, aku terima nikah sebagaimana yang disebutkan. Tanya satu tak? Boleh? Boleh. Nak tanya tu. Boleh. Contoh si pengantin lah, dia sambut nikah juru nikah ataupun wali, tapi dia mengap-mengap. Aku terima nikah tersebut, boleh ke tidak? Itu sebab saya kata peranan juru nikah ataupun manalah terjadi juga, kita memudahkan pasangan. Kita sedia maklum kalau dia dah gugup, dia dah sempur, dia takut-takut. Tak payahlah kita ambil dia setengah tu. Boleh tak ulang balik, tapi lancar. Jangan ada sangkut-sangkut. Mana nak ni tak sangkut, kawan dah gagap. Contohlah kan, kawan dah gagap, mestilah sangkut-sangkut. Dia bukan membawa maksud mesti straight, tak ada putus-putus. Yang penting lafaz tu jelas. Itu je. Cuma sangkut tu janganlah melampau pula. Aku terhenti lama saktah 10 minit jawab terima, betul lama berhenti. Nikahnya berhenti, itu melampau lah. Kalau sikit-sikit, aku terima nikahnya Siti binti Ahmad dengan mas kahwinnya 500 ringgit tunai. Boleh tak lagi kan? Sesuai kan? Itu. Ya? Okey.
Okey, ataupun qabiltu nikah, aku terima nikah tersebut. Mudah. Kalau dah sampai 3 kali kita suruh selawat. Tak mahu ni kalau dah gugup-gugup juga tuan. Ya, selawat tenang-tenang dulu, tenang. Pulang. Sekarang ni nikah di pejabat je tuan. Buat masa ni nikah ni masih di pejabat saja dibenarkan. Tak boleh lagi di rumah. Di pejabat pula menunggu, orang menunggu. Hari Jumaat di tempat kami hari Jumaat paling banyak 6 orang sehari kita boleh nikah. Kalau ni nak tunggu berapa lama, orang lain dah menunggu betul dah. Cepat weh, aku nyetel. Sabarlah aku gugup ni 3 kali tak selesai lagi. Yang lain dah tak sabar dah. Ya, saya janji pukul 9.30. Engkau pukul 10 tak selesai lagi kan. Engkau terbelakang lah balik biar aku pula nikah. Ya. Jadi kita mudahkan. Saya fikir takkanlah nak menyebut aku terima nikahnya pun tak boleh pun lah. Itu yang paling mudah lah pun. Takkanlah. Kamu jawab je, aku terima nikahnya. Yang itu gugup juga. Tak tahulah kan. Ya. Okey. Ataupun aku terima perkahwinan tersebut, ataupun aku redha nikahnya. Radi itu nikah. Ya, itu yang sepaling-paling. Kalau ada masalah, tapi kalau tak ada masalah, boleh bercakap dengan lancar sebagaimana yang penuh tu. Jawab penuh, baru kemak sikit. Barulah bakal menentu tu ngacak lah tengok aku punya menantu. Kan. Ini jawab seketul je. Aku terima nikahnya. Sikit benar jawabnya. Ya. Okey, Allah Alam kan. Saya dimaklumkan tapi ada soalan bab nikah ni. Pernikahan ada soalan lagi? Tak ada. Saya diminta sedikitlah bagi taklimat tentang SOP korban. Suruh minta bagi sikit. Inilah. Boleh ke tuan-tuan? Boleh. Tuan-tuan korban berapa ekor? 9 ekor. Dahsyat. Baik, tak apalah. Tuan-tuan korban 100 ekor pun itu tuan-tuan punya hak lah. Ya. Cuma saya cerita secara ringkas lah. Saya tak nak cerita panjang-panjang. Sebab itu kita dah bagi taklimat. Okey, korban yang kali ini kita terikat dengan SOP. Bukan selama-lamanya ya. Kita harapkan tahun ni je lah. Jangan tuan-tuan ingat korban tahun akan datang macam ni kan. Kita harap yang ni je lah. Sebab kita masih lagi dalam tempoh PKPP. Jadi secara ringkasnya, setiap permohonan korban hanya dibenarkan dilaksanakan 3 tempat sahaja. Rumah sembelihan di bawah jabatan veterinar di tempat kita satu je lah, di tapak Semenang tu. Kemudian yang kedua masjid, yang ketiga surau. Rumah sembelihan tu pun saya fahamkan macam dalam hampir penuh orang hari tu. Ni yang mudah pun masjid dan surau. Okey tuan-tuan, masjid lah, tak ada masalah tuan-tuan. Tempat korban sama je. Ya, tak berubah. Orang tanya, tempat korban dengan ceritanya ada perubahan? Tak ada, sama je. Dia dah tahu tempat korban sama. Di Leher, tak ada tempat lain. Ya. Okey. Kemudian tahun ini setiap yang nak menganjurkan korban masjid atau surau mesti membuat permohonan kepada pejabat agama. Dalam konteks tuan daerah pejabat bagian datuk, PTA bagian datuk lah, saya lah. Ya, saya yang akan sign lah permohonan datuk korban. Okey. Tarikh tutup 17 hari bulan. Dapat permohonan lah macam ni, dapat kan? Belum lagi. Hantar cepat lah. Saya fahamkan ini timbul dah permohonan. Hari ini saya tak ada. Hari ini timbul permohonan pejabat. Okey. Kemudian ada SOP yang agak ketat sikit, iaitu satu sesi, sehari 2 sesi dibenarkan. Hari Jumaat raya, contohnya kalau raya Jumaat, sesi pagi 3 ekor saja dibenarkan. Sesi petang 4 ekor. Kemudian hari Sabtu, Ahad, Isnin pagi 4, petang 4. Begitulah Ahad bersama pagi 4. Hanya hari Jumaat pagi sahaja 3 ekor sebab ada solat Jumaat. Kita. Jadi kalau tuan-tuan 9 ekor, berapa sesi yang kena kejar? Okay, 3 sesi lah. Ataupun satu tu tuan bagilah surau ke mana dia buat. Okey. Baik, kemudian petugas hanya dibenarkan dalam satu sesi 20 orang sahaja.
tidak termasuk AJK. AJK ada 15 contohnya, petugas ada 20, campur jadi 35. Jadi 20 orang ini, contohnya tuan-tuan sembelih hari Sabtu pagi, 4 ekor saja digunakan. Pukul 9 atau 12. Dalam tempoh 9 ke 12 itu hanya 35 orang sahaja dibenarkan berada di kawasan itu, iaitu AJK 15, 20 orang lagi petugas. Petugas itu 20 orang pecah dulu. 10 orang untuk ikat tumbang 8, 10 orang. Boleh 10 cukup. Itu je lah yang digunakan. Kalau lembu tu besar tu perlu 20 orang atau pandai tuan-tuan lah ajar. Kemudian 10 orang lagi untuk potong, timbang, bungkus kaki. Dia takkan sama sebab asalnya kita tak nak berkumpul ramai-ramai. Jadi itu pun perlu penjarakan sosial satu meter antara satu sama lain. Agak sikit lah rumit, tapi itulah ketetapannya. Kena buat tim, ini kawasan tak dibenarkan orang buang masuk. Yang menyertai korban tak dibenarkan hadir pada hari korban. Sepatutnya kena hadir lah, tengok sembelihannya itu. Tapi kerana kita tak nak berkumpul, kalau 9 ekor kali 7 nama, 7 ni berapa orang, jadi berkumpul ramai. Mereka hanya dibenarkan untuk datang ambil bila dah siap. Contohnya pukul 12 siap, datang ambil. Tak perlu datang. Melainkan kalau yang menyertai korban itu, yang dibayar tu sertai korban itu, dia juga petugas ataupun AJK masjid, dia boleh berada di kawasan tersebut. Okey, yang lain tu samalah, jangan pakai laman, satu pakai glove, pakai penembak suhu, ada buku kehadiran, macam biasalah, itu samalah. Dan tuan-tuan kena mohon, ini prosedur biasa yang mohon ke veterina dengan rumah sembelihan itu prosedur. Dia tak tahu sebenarnya bukan SOP ni. Pergi ke Jabatan Veterina bermula 27 untuk dapatkan sijil pengesahan kesihatan haiwan sembelihan, ada bayaran RM3, dan bawa pula sijil tu pergi ke rumah penyembelihan di Taman Semenang tu untuk dapatkan permen sembelihan lembu seko RM35, kali dah 9 ekor. Jadi permen yang dapat tu, tuan-tuan simpanlah masa hari korban atau pamerlah kat masjid ke mana ke, supaya kalau ada orang kuasa veterina datang, dia akan tanya ada permen dah nak sembelih. Sebab prosedur ni nak sembelih binatang sembelihan ni sebenarnya hanya boleh di rumah sembelihan saja. Tapi ada perkara-perkara yang digunakan, contohnya hari raya korban, maka digunakan dengan syarat mesti mohon permen. Kalau dia turun, ada permen sembelih tak? Tak ada, dia bayar, kena bayar kompang. Kena bayar kompang tak boleh lagi, lembu tu di dari 9 ekor tu habis saja, tu tak makan ayam je lah. Kalau tak ada. Okey, saya rasa tu kot, tak adalah detail kan, saya nak cerita detail kan panjang lah. Ustaz biasa bolehlah tentang boleh rujuk dengan dia yang uruskan semua. Cuma kalau ada masalah boleh tanya dengan saya, berhubung telefon dan sebagainya. Okey, kita tuan-tuan ada apa lagi? Tak ada ya? Allahumma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tetap bertasbih Quran dan sunnah. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.